الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, sidang hadirin, sidang hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mensyukuri Allah Azza wa Jal yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita untuk kekal dapat mentaati perintah-perintah Dia dan dapat mendekatkan diri kita kepada Dia melalui amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut bahwasanya barang siapa yang menyempurnakan amalan-amalan fardu dan kemudian dia memperbanyakkan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi telinga yang mana dia mendengar dengannya, mata yang mana dia melihat dengannya, lidah yang mana dia berkata-kata dengannya, tangan yang dia menampar dengannya, kaki yang mana dia berjalan dengannya. Maksudnya Allah Ta'ala akan memelihara semua anggota dia supaya melakukan hanya perkara-perkara yang ma'ruf, dan Allah Ta'ala pelihara daripada perkara yang maksiat. Dan seterusnya Allah Ta'ala akan angkat dia menjadi wali Allah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita mengekalkan, mengistiqamah dan memperbaiki amalan-amalan fardu, dan kita insya-Allah kita sama-sama berazam dan berusaha untuk memperbanyakkan amalan sunat, khususnya di dalam bulan-bulan yang hampir kepada Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban dan seterusnya bulan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung beberapa perbahasan lagi daripada kitab yang mabruk ini, kitab Kifayatul Muhtaj, yang membicarakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ini kita tengok muka surat 2, perenggan yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkatalah pengarang kitab, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Semoga Allah merahmati rohnya, mengampuni dosa-dosanya dan memberi manfaat ilmunya kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa ba'du, fahadha ta'liqun latifun fi kullin minal Isra'i wal Mi'raji. Wa ba'du, dan adapun selepas itu. Wa ba'du, dan adapun selepas itu. Selepas itu, selepas apa? Selepas itu iaitu selepas pujian kepada Allah, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini. Jadi ini merupakan satu uslub, satu gaya bahasa para penulis kitab-kitab, yang mana uslub ini telah diambil daripada uslub percakapan Nabi SAW. Jadi Nabi kita SAW, setiap kali dia ingin bercakap-cakap, berpidato, berkhutbah kepada orang ramai, maka dia terlebih dahulu akan memuji-muji Allah. Kemudian sebelum dia bercakap, dia akan sebut amma ba'du. Jadi kalimah amma ba'du itu sunnah, jadi kebiasaan Nabi. Jadi para ulama kita tidak melepaskan peluang daripada mengikuti sunnah ini. Jadi setiap kali mereka tulis kitab-kitab, mereka akan selepas selawat, tahmid, selawat dan salam, mereka akan sebut wa amma ba'du ataupun wa ba'du. Wa ba'du, waw tu dia sebenarnya ganti kepada amma. Jadi kadang-kadang boleh sebut amma ba'du, kadang-kadang disebut wa ba'du. Dan adapun selepas itu. Fahadha ta'liqun, maka ini ayat yang di tangan kita ni, ta'liqun adalah merupakan suatu ta'liq, ataupun kita kata catatan, ataupun kita kata nota. Sebab apa dia kata kitab ni sebagai ta'liq? Kita panggil kitab lah kan. Biasa orang tengok, oh ni kitab, orang nak kata apa tu? Kitab.
Sebenarnya ini bukanlah kitab. Nama dia yang sebenar, sebutan yang sesuai, yang betul adalah risalah. Sebab dia nipis, kecil, isi tak banyak. Jadi sebut risalah. Jadi risalah ni dia seperti nota, seperti catatan, begitu. Jadi disebut ta'liq. Jadi kata pengarang, fahadha ta'liq, ini adalah merupakan suatu ta'liq ataupun catatan latifun, yang sedikit, sebab dia kecil, sebab dia nipis. Dia bukan macam kitab, dia bukan kitab. Jadi dia disebut ini adalah suatu ta'liq yang sedikit, tak banyak isi dia. Fi kullin, yang membicarakan, kullin, segala perkara yang berkaitan, minal Isra'i wal Mi'raji, dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia cerita apa yang dia nak cerita dalam kitab ni, dia memperkenalkan dahululah hak duduk tangan kita ni apa dia. Ini adalah suatu risalah. Dan risalah ini cerita pasal apa dalam dia? Cerita pasal peristiwa Isra' Mi'raj. Fi kullin, dia kata, semua perkara yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Wa sammaituhu bi kifayatil muhtaji fil Isra'i wal Mi'raji, dan aku namakan dia tu ta'liq tadi. Wa sammaitu, aku namakan kitab risalah ini sebab dengan nama Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Kifayah ni makna cukup, kecukupan. Jadi maksudnya ini adalah sesuatu catatan, satu risalah yang memadai lah, yang mencukupi lah, al-muhtaji, bagi orang yang berhajat. Berhajat kepada apa? Berhajat nak tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Fil Isra'i wal Mi'raj, pada membicarakan tentang Isra' Mi'raj. Jadi maksud dia berkata nama kitab ni ialah Kifayatul Muhtaj. Ini ialah sesuatu catatan yang cukuplah. Isi kandungannya sudah memadai lah bagi orang yang nak tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Begitu. Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj, sesuatu yang mencukupi dan memadai dari segi perbincangan tentang Isra' Mi'raj bagi orang yang berhajat untuk mengetahui tentang Isra' Mi'raj. Okey. Jadi fil Isra' tu dia takluk dengan kifayah lah. Bukan takluk dengan muhtaj. Muhtaj ni kalau ikut takluk dengan lam, li, al-muhtaji ila. Jadi bila fil Mi'raj dia punya takluk dengan kifayah. Ini untuk orang mengaji nahwu, ini satu maklumat untuk mereka faham apa yang dimaksudkan oleh tajuk ini. Jadi kitab dia dipanggil, risalah dia dibubuh nama Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Jadi siapa-siapa yang nak tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj, maka baca risalah ni cukuplah. Sebab-sebab disebutkan dalam ni. Ja'alahu Allahu khalisan li wajhihil karim. Ini jumlah ataupun ayat doa, jumlah doa. Semoga Allah jadikan akannya, ja'alahu, semoga Allah jadikan, bukan telah semoga, lebih sesuai. Maksud dia adalah semoga. Memang terjemahan secara literal, secara lafzi memanglah telah, sebab dia fi'il madhi. Tetapi maksud dia, mafhum dia adalah semoga. Semoga Allah jadikan akannya ikhlas, bertujuan semata-mata untuk mencapai keredaannya. Wajhil karim, wajahnya yang mulia, maksudnya keredaan Allah. Jadi perkataan wajhil karim tu adalah kinayah ataupun kiasan. Bila sebut wajah Tuhan, wajah Allah, itu makna diri Allah. Mengharapkan ikhlas semata-mata untuk diri Allah, maknanya ikhlas kerana Allah. Jadi kita tak boleh faham wajhun dengan makna muka, sebab Allah Ta'ala dia tidak ada muka. Muka adalah sifat yang ada pada makhluk. Jadi bila Allah sendiri sebut muka dalam Quran, itu maksudnya kinayah. Itu adalah kata-kata kiasan sahaja. Yang maksudnya kadang-kadang maksudnya diri.
Wajhun dengan makna diri Allah. Nafi'an li talibihi yaumal ma'abi, dan semoga Allah jadikan akannya juga dapat memberi manfaat li talibihi, kepada orang yang menuntutnya, pada orang yang belajar, yang baca, yang mutalaah akan risalah ini. Besok yaumal ma'ab, pada hari kembalian kepada Allah, pada hari di mana manusia kembali kepada Allah, iaitu sama ada pada hari dia mati ataupun pada hari akhirat, di padang mahsyar. Jadi doanya, semoga Allah jadikan risalah ini dapat memberi manfaat ilmu, dapat memberi manfaat iman, dapat memberi manfaat takut kepada Allah, dapat memberi manfaat takwa kepada orang yang mutalaah kitab ini, yang mana akan memberi kejayaan kepada dia besok lepas dia mati. Jadi tinggi kan dia punya cita-cita dan harapan terhadap kitab dia ni atau perisalah dia ni. Lepas itu di bawah ayat Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1 Suratul Isra. Subhana, maha suci. Jadi Allah Ta'ala sendiri menyebut perkataan subhana terhadap diri dia. Allah sendiri, maknanya Allah Ta'ala sendiri yang mensucikan diri dia. Allah sendiri yang mensucikan diri dia. Jadi mensucikan diri dia daripada apa? Mensucikan diri dia daripada segala sifat-sifat yang tak layak ada pada dia, yang biasanya disebut oleh para musyrikin. Contohnya, orang-orang Nasara mengatakan Allah Ta'ala itu adalah bapa, dan Nabi Isa itu anak, dan Maryam itu isteri Allah. Jadi itu adalah satu bentuk perkataan ataupun i'tiqad yang mencemari kesucian Allah. Jadi Allah SWT Maha Suci daripada mempunyai sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Allah Ta'ala makhluk itu ada muka, Allah Ta'ala tidak boleh ada muka. Maha suci Allah daripada mempunyai muka. Allah Ta'ala makhluk itu dia di antara keadaan makhluk ialah dia turun naik. Dia boleh, contohnya dia naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak ada pada dia sifat turun naik langit. Bila malam-malam dia turun ke bumi, dah nak siang, nak subuh dia naik balik ke langit. Maha suci Allah daripada melakukan perbuatan dan bersifat dengan sifat-sifat hamba-hamba dia. Jadi Allah Ta'ala itu jauh sekali daripada bersifat dengan sifat hamba. Sebab hamba itu benda baharu, dan Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan benda baharu. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang qadim, mana zat yang ada tanpa permulaan. Sedangkan makhluk ni ada dengan permulaan. Jauh beza. Makhluk dia dijadikan, Allah Ta'ala dia tidak dijadikan oleh sesiapa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini pertama sekali disebut perkataan subhan. Dia mensucikan zat dia, diri dia, sifat dia dan perbuatan dia daripada segala apa-apa yang tak layak yang disifatkan oleh orang musyrikin terhadap dia. Sebab nanti nak tunjuk kehebatan dia menjalankan Nabi SAW daripada pada waktu malam, yang mana orang lain tak boleh buat. Inilah lambang kepada kebesaran Allah dan kesucian Allah. Subhanalladzi asra, maha suci dia yang telah menggerakkan bi'abdihi, akan hambanya, lailan, pada waktu malam. Jadi peristiwa Isra datang daripada perkataan Isra. Perkataan Isra berasal daripada perkataan Asra. Al-Isra maksudnya memperjalankan seseorang pada waktu malam. Memperjalankan atau menggerakkan seseorang pada waktu malam. Jadi Allah Ta'ala telah menggerakkan Nabi pada waktu malam. Jadi malam ni lebih sejuk, malam ni lebih berkat.
Malam ni lebih banyak kebaikan daripada siang. Malam ni orang berhenti buat maksiat. Majoriti pelaku maksiat tidur pada waktu malam. Jadi malam jadi lebih berkat. Kebanyakan pelaku maksiat, pelaku keingkaran bangun pada waktu siang, dan siang maksiat lebih banyak. Jadi untuk perjalanan yang suci, perjalanan iman seperti ini, maka Allah telah pilih dilakukan pada waktu malam. Pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjid al-haram. Masjid al-haram di Mekah. Pada ketika itu, dalam peristiwa ini Nabi masih duduk di Mekah. Dan Masjid Haram Mekah itu bukanlah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Penuh pada ketika itu, penuh berhala. 360 berhala lah. Menurut riwayat yang sampai kepada kita, 360 berhala. Orang-orang Arab jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab semua ni, mereka sayang, cinta berhala. Mereka sembah berhala. Berhala ni Tuhan tempat bergantung. Ada berhala untuk jaga hujan, ada berhala untuk jaga rezeki, ada berhala untuk jaga haiwan binatang, ada berhala kesihatan, ada berhala untuk tahan musibah bala, ada berhala tu macam-macam berhala. 360 tu kira macam-macam fungsi, macam-macam peranan. Sampai dalam Kaabah sendiri mereka masukkan berhala yang besar sekali duduk dalam Kaabah. Dan orang Arab jahiliah bukan sekadar mereka buat berhala di Kaabah, dalam rumah pun mereka ada berhala. Bukan dalam rumah, bahkan bila mereka bersafar, pergi berniaga ke Yaman ataupun ke Syam, ataupun ke mana-mana mereka nak berjalan, nak bersafar, mereka bawa berhala dalam beg mereka, dalam barang-barang mereka sekali. Punya sayangnya berhala ni. Jadi berhala dan arak ni dua kecintaan orang Arab jahiliah. Pada masa itu berhala penuh di sekeliling Kaabah. Dan Nabi masa tu masih dalam keadaan sangat ketakutan untuk buat dakwah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, baru kemudian bila sampai masa Nabi datang balik ke Mekah dan pecahkan semua berhala-berhala tersebut. Ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa ni asalnya dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS lagi. Lama lah. Pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada Masjid Al-Aqsa. Nabi Ibrahim bina Masjid Al-Aqsa dulu, kemudian baru dia datang ke Mekah untuk bina masjid, untuk bina Kaabah. Alladzi barakna haulah, iaitu Masjid Aqsa yang kami beri keberkatan ke atas kawasan di sekitarnya. Barakna haulahu. Jadi Allah Ta'ala sifatkan kawasan sekitar Masjid Aqsa itu ialah kawasan yang mabruk, kawasan yang diberkati. Banyak keberkatan yang Allah turunkan ke atas kawasan di sekitar Masjid Aqsa. Jadi kawasan sekitar itu kawasan mana? Ada setengah pendapat mengatakan kawasan sekitar Masjid Aqsa ialah bumi Palestin yang sekarang ni. Ada juga ulama mengatakan yang dikatakan kawasan sekitar itu, haula itu adalah seluruh wilayah Syam. Wilayah Syam ni dia pada hari ni dia terdiri daripada negara Palestin, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Jadi 4 negara. Asalnya satu wilayah dipanggil wilayah Syam. Kemudian datang penjajah Eropah, penjajah Inggeris, dengan masuk untuk melemahkan agama Islam dan orang-orang Islam. Mereka telah takluk dan pecahkan kawasan itu kepada 4 negara besar dan diperintah secara berasingan, dengan ideologi pemerintahan yang juga berasingan. Jadi asalnya Syam. Jadi ini dua pendapat yang masyhur tentang haulah, kawasan yang mabruk yang diberkati ada sekitar Masjid Aqsa, sama ada Palestin ataupun seluruh wilayah Syam. Jadi sebab apa kawasan sekitar Masjid Aqsa ini dia kawasan yang disifatkan oleh Allah sebagai kawasan yang mabruk? Kan, kenapa dia mabruk? Kenapa dia diberkati? Kerana kawasan ini banyak zahir kebesaran Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang dalam peristiwa itu ada kebesaran-kebesaran Allah yang tak terdapat di tempat-tempat lain. Yang keduanya kerana kawasan ini adalah gelanggang dakwah ramai para nabi. Majoriti para nabi adalah daripada keturunan Bani Israel. Jadi ada ratusan, malah kata setengah ribuan nabi-nabi pernah hidup di kawasan tanah Syam. Jadi mereka inilah selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun pun barangkali
mereka telah berdakwah di kawasan ini. Jadi sebab itu dipanggil bumi Syam adalah bumi Anbiya. Jadi sudah di situ sudah masuk akal. Bagaimana wilayah Syam itu sekitar Masjid Haram boleh disifat Masjid Aqsa boleh disifatkan sebagai kawasan yang mabruk, kawasan yang diberkati. Jadi tujuannya apa? Tujuan Allah Ta'ala mengisra', menjalankan Nabi pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami itu, min ayatina, akan sebahagian daripada tanda-tanda kami, maknanya tanda kekuasaan kami, tanda kudrat kami. Kudrat Allah kita tak boleh tengok, tetapi dalil ataupun alamat tentang kewujudan kudrat Allah kita boleh tengok di sekeliling kita pada setiap masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun dah perintahkan kita supaya kita mengenal Allah melalui sifat. Melalui sifat Allah. Dan sifat Allah sendiri pun kita tak boleh tengok. Yang kita boleh tengok ialah kesan daripada sifat. Apa dia? Contohnya kudrat Allah. Kudrat Allah yang ada pada zat Allah kita tak boleh tengok. Sebagaimana kita tak boleh tengok Allah. Jadi tapi kita boleh tahu kata memang ada sifat kudrat. Macam mana kita boleh tahu ada sifat kudrat, dan macam mana kita boleh kenal bagaimana sifat kudrat, kita boleh kenal, kita boleh mengenali sifat kudrat ialah dengan cara kita melihat makhluk Allah Ta'ala yang ada di sekeliling kita. Kita lihat matahari, kita tengok, oh hebatnya ciptaan Allah. Siapa cipta? Allah. Macam mana dia cipta? Guna kudrah dia. Oh hebatlah kudrah Allah Ta'ala ni. Kita lihat bulan mengambang pada waktu malam, bulan purnama, kita kata wah hebatnya, cantiknya bulan ni. Tak ada dah manusia dalam dunia, tak ada lagi manusia dalam dunia yang boleh buat lampu macam bulan. Dengan warna yang lembut dan jernih dan menarik sungguhlah. Tak pernahlah manusia ni bila lihat bulan dia keji bulan. Dari zaman dulu sampai lah bila lihat bulan, bulan ni jadi idola, jadi pujaan. Kan? Sehingga dalam syair-syair, dalam gurindam, dalam seloka, dalam lagu-lagu, sentiasa ada cerita pasal puji bulan. Semua manusia tertarik kepada bulan. Tak ada sesiapa pun di kalangan makhluk yang boleh mencipta sesuatu yang sifatnya keindahan, kecantikan, warna dan cahaya seperti bulan. Siapa yang cipta? Allah. Allah cipta guna kudrat dia, perantaraan kudrat. Jadi hebatnya kudrat Allah. Jadi daripada sini, daripada perbuatan meneliti ciptaan Allah, kita dapat mengenal tahap kehebatan akan kudrat Allah. Kita melihat hasil kudrat Allah, kita dapat mengenal apa dia kudrat Allah. Dan seterusnya bila kita kenal apa dia kudrat Allah, maka di situ kita boleh kenal apa dia Allah. Siapa Allah. Dari situ. Jadi ini dipanggil dalam ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perselisihan malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi semua kita ada akal, kita guna akal kita yang Allah bagi dalam kepala otak ni untuk nak meneliti ciptaan-ciptaan Allah dan mengaitkan ia kepada sifat-sifat Allah. Seterusnya di situ kita akan dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa Isra' ini dilakukan ke atas Nabi oleh Allah dengan tujuan untuk nak tunjuk kepada Nabi akan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, qudratullah. Okey. Kemudian innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi maksudnya Allah maha mendengar akan segala celaan, segala gelaran yang buruk yang dikaitkan kepada Allah selama ini oleh orang musyrikin Makkah khususnya lah, musyrikin seluruh dunia amnya. Cakap pasal Allah ada anak lah, Allah ada bini lah, dan begitu begini lagi lah. Jadi bila Allah angkat Nabi berjalan pada waktu malam dan kisah ini disebarkan kepada orang ramai, maka manusia akan lihat bahwasanya Allah Maha Suci daripada semua sifat-sifat yang telah dikaitkan kepada Allah, yang disembahkan kepada Allah itu tadi. Allah Maha mendengar semua perkataan-perkataan yang tak betul itu. Allah Maha melihat semua perbuatan yang menyembah selain daripada Allah. Sedangkan yang selayak dan patut disembah hanya Allah.
Bukannya patung, bukan berhala. Berhala patung ni mereka bukan Tuhan, sebab mereka tak ada sifat uluhiyah, tak ada sifat kudrah macam Allah dan lain-lain. Mereka bukan Tuhan. Jadi sebab apa sembah Allah? Allah boleh lihat, Allah boleh tengok. Jadi kalau lah mereka berkuasa, mereka lah yang patut buat Isra' ni. Kalau berhala ni Tuhan, dia ada kudrah, mereka lah yang boleh buat Isra'. Tapi boleh buat, mereka tak boleh buat. Jadi sekarang tengok, yang buat Isra' ni aku. Jadi akulah Tuhan. Jadi aku maha melihat akan perbuatan syirik mereka, aku maha mendengar akan kalam-kalam syirik mereka, dan aku nafikan semuanya melalui peristiwa Isra' yang aku lakukan ke atas engkau, wahai Muhammad. Inilah dalil untuk engkau terhadap kesucian aku. Inilah dalil untuk seluruh manusia terhadap kesucian aku. Aku maha mendengar dan maha melihat akan semua perkataan dan juga perbuatan yang tak betul yang mereka telah buat terhadap aku. Okey, hadir. Faedah tersebut di dalam syarah Mi'rajul Ghaiti bagi Syekh Al-Qalyubi tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi alf marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu min Allah bima'na a'taqaha minan nar." Disebut dalam syarah Mi'raj Al-Ghaiti ya. Jadi Mi'raj Al-Ghaiti adalah merupakan sebuah kitab syarah. Dia adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama namanya Syekh Al-Qalyubi. Jadi Syekh Al-Qalyubi telah mengarang kitab syarah Mi'raj Al-Ghaiti terhadap kitab asalnya, iaitu namanya kitab Qissatul Isra' wal Mi'raj, yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Itulah kitab yang asal bagi kitab ini. Kitab ini merupakan terjemahan daripada kitab asal, iaitu Qissatul Mi'raj, Qissatul Isra' wal Mi'raj oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, seorang ulama yang tinggal di Andalusia, di Spanyol. Jadi kitab karangan dia tu, kitab kisah Mi'raj itu, Isra' Mi'raj itu, ramai ulama telah buat ulasan dalam buat syarah, termasuklah Syekh Qalyubi. Kemudian Syekh Daud Al-Fatani, dia telah ambil kitab Syekh Ghaiti, Najmuddin Al-Ghaiti, dia telah terjemah ke bahasa Melayu, dan dia telah ambil syarah yang ditulis oleh Syekh Qalyubi terhadap kitab itu, dan dia masukkan juga di sini. Jadi kitab ni terdiri daripada matan asal, iaitu Qissatul Isra' wal Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, dan juga sedutan syarah-syarah yang ditulis oleh Syekh Qalyubi tadi. Jadi Syekh Qalyubi tulis dalam syarah tersebut satu hadis, susulan daripada ayat Quran Isra' tadi, ada hadis tentang kelebihan subhanallah. Kata Syekh Qalyubi, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menyebut subhanallah sebanyak 1000 kali pada setiap hari, maka sesungguhnya dia telah membeli akan dirinya daripada Allah. Seolah-olah beli macam beli. Kita ni Allah punya kan? Kita ni Allah punya. Kita beli mana kita tebus diri kita, kita ambil diri kita daripada Allah. Macam tu. Tapi maksud di sini ialah a'taqaha minan nar. Maksudnya ialah dia bebaskan dirinya daripada neraka. Orang ucap subhanallah. Jadi makna kalau dia tu ada dosa yang mungkin akan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi melalui amalan dia membaca subhanallah, mewiridkan subhanallah sebanyak 1000 kali pada setiap hari, Allah Ta'ala bebaskan, merdekakan dia daripada neraka. Jadi amalan dosa yang sepatutnya boleh menyebabkan dia dimasukkan neraka, Allah ampunkan dosa dia, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Kan? Jadi ini kelebihan yang besar daripada kalimah subhanallah. Ini bukan satu perkara yang mustahil. Ini satu perkara yang boleh berlaku kalau kita selalu bermulazamah dengan amalan ini. Subhanallah ini hari-hari. Mungkin kita kata, banyaknya 1000 kali. Tak banyak kot. Tak banyak kot. Kita boleh buat contoh kalau kita nak buat. Kalau kita nak buat, boleh contohnya setiap kali waktu sembahyang kita buat 200
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan lama pun 200. Kalau nak baca subhanallah saja 500 kali sekali baca pun boleh. 1000 kali sekali baca pun boleh sebenarnya. Lepas subuh baca 1000 terus pun boleh. Boleh. Bukannya lama mana pun. Tapi kalau kita rasa lama, kita makan barangkali kita boleh buat 200 sebanyak 5 kali sehari. Tiap-tiap kali waktu sembahyang kita baca 200 dan satu hari kita dapat dah 1000. Kita dapat dah 1000 kali. Jadi istiqamah buat. Istiqamah buat sampailah akhir hayat kita, sampai malaikat maut mencabut nyawa kita, maka insya-Allah Allah Taala akan bagi kelebihan ini pada kita. Berkat ucap subhanallah 1000 kali tadi, Allah akan bebaskan kita daripada api neraka. Jadi amalan ni kita memang boleh buat. Sebab dah ada dalam hadis ini dan kita memang boleh lakukan. Okey, jadi inilah dia kelebihan satu hadis tentang kelebihan ucapan subhanallah. Sebenarnya hadisnya banyak lagi. Kita akan hanya baca yang ada dalam kitab ini sahaja, dalam risalah ini sahaja. Jadi saya rasa insya-Allah kita memadailah untuk kali ini dalam dalam video kita kali ini tentang mukadimah risalah ini. Jadi saya rasa kita berhenti tekan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dah bincangkan dapat sedikit sebanyak untuk kita ambil faedah, kita dapat amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan juga insya-Allah kepada saudara kita yang lain. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.